A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun furudul ghusli syai'ani. Al-awwalun niyyah wa huwa an yanwiya raf'al janabati aw raf'al hadathil akbar aw fardal ghusli aw nahwa dhalik inda ghusli awwal juz'in min badanihi. Athani ghuslu jami'i sya'rihi al-kathif wal khafif wa jami'i basharatihi hatta ma tahta kulfatil aklaf. Baik, selepas musannif rahimahullah terangkan perkara-perkara yang mewajibkan seseorang tu mandi, jadi pada fasal ni musannif nak sebutkan pula kepada kita fardu-fardu mandi. Fardu-fardu mandi maknanya perkara-perkara yang mesti ada, perlu ada untuk jadinya mandi tu. Jadi hanya dua perkara. Jadi malam ni kita baca fasal ni sajalah. Baik, jadi kata musannif rahimahullah, furudul ghusli syai'ani. Dia kata fardu mandi itu dua perkara. Yang pertama al-awwalu an-niyah. Yang pertama niat. Dan yang kedua ghuslu jami'i sya'rihi al-kathif wal khafi wa jami'i basharatihi sampai akhir. Dan yang kedua secara ringkasnya basuh kesekalian tubuh badan dia, termasuklah bulu-bulu yang ada di tubuh badan dia, sama ada yang tebal ataupun yang nipis. Jadi fardu mandi itu dua perkara tu je lah. Lepas tu kita akan tengok dia punya syarahan dia sedikit di dalam. Jadi kita tengok kepada rukun yang pertama, iaitu niat. Jadi dia kata al-awwalun niyah wa huwa, dan iaitu an yanwiya. Yang pertama kata niat tu an yanwiya raf'al janabah, bahwasanya seorang yang nak mandi tu dia niatkan mengangkat al-janabah. Dia nak ajak apa ni? Kan kita sebut sebelum ni ada 7 perkara yang berkaitan dengan niat, yang dihimpunkan di dalam satu bait. Apa dia? Haqiqatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun wa maksudun hasan. Jadi kat sini ni dia nak sebut kat kita apa ni? Dia nak sebut kat kita kaifiyah, cara nak niat. Cara nak niat macam mana? Jadi nak niat dia boleh beberapa cara lah. Dia boleh beberapa cara. Dia boleh, yang pertama dia boleh niat raf'al janabah. Dia boleh niat mengangkat janabah. Ataupun dia boleh juga niat raf'al hadathil akbar, ataupun dia niat mengangkat hadas besar. Ataupun yang ketiga dia niat fardal ghusli. Dia niat fardu mandi. Nahwa dzalika, ataupun yang seumpamanya lah. Ataupun yang seumpamanya. Ada lagi. Seumpamanya tu macam mana? Dalam syarah sebut kaniyati raf'il hadas, seperti dia niat mengangkat hadas. Jadi hadas ni kita sebut sebelum ni, apabila al-hadas disebut tanpa ada kait, tanpa dikaitkan hadas kecil atau hadas besar, maka maksudnya hadas kecil. Tapi bila seseorang yang berniat dia sebut hadas, maka hadas tu kena pada hadas yang ada pada diri dia. Jadi di sini seperti niat mengangkat hadas, maksudnya hadas besar sebab orang tu nak mandi, nak mengangkat hadas besar. Jadi dimaksudkan dengan hadas di sini adalah hadas yang ada pada diri seseorang tersebut. Ataupun dia niat awil ghuslil wajib, ataupun niat mandi wajib. Niat mandi wajib, ataupun awil ghuslil mafrudi, ataupun niat mandi yang fardu.
Boleh juga. Itulah maksud nahwa zalika. Taib. Kemudian nak niat tu bila? Nak niat tu bila? Nak niat tu yakni waktu niat. Haqiqatun hukmun wa zaman. Zaman waktu niat. Bila waktu niat? Waktu mandi ni. Kata musannaf inda ghusli awwali juz'in min badanihi. Ketika nak niat tu bila? Waktu dia ketika membasuh awal juzuk daripada badannya. Ketika membasuh awal juzuk daripada badannya, ataupun juzuk pertama. Mana-manalah. Mana-mana tempat. Sama ada atas ataupun tengah ataupun bawah. Mana-mana bahagian, mana-mana juzuk. Mana-mana juzuk. Sebab apa dia boleh niat tu di mana-mana bahagian tubuh, atas, bawah, tengah. Sebab satu anggota tubuh badan seseorang tu pada masalah mandi dikira sebagai satu keseluruhan tubuh badan tu dikira sebagai satu anggota. Maksudnya mandi ni dia tidak berbilang-bilang anggota macam wuduk. Wuduk ada 4 anggota. Muka, tangan, kepala, kaki. Ada 4. Jadi dalam nak membasuh dia wajib tertib. Kena basuh muka dulu, tangan, lepas tu kepala, kaki. Adapun mandi, anggotanya hanya satu. Apa dia? Keseluruhan tubuh. Jadi tidak ada tidak ada nak perlu tertib. Tak perlu nak tertib antara anggota lah, sebab anggota satu badan tu merupakan satu anggota bagi mandi. Jadi mana-mana tempat ataupun juzuk daripada tubuh badan dia boleh dia mula kat situ bersama dengan niat. Cuma dari segi afdalnya semua tu dibincangkan lain lah. Cuma kita nak bagi tahu memada dari segi boleh dan memada sah. Baik. Sebab tu dalam syarah tu dia kata mahallu niyatil ghusli. Tempat. Kalau kita mengaji, tempat dekat mana? Tempat dekat hati ya. Mahallu niyah dekat hati. Waktu tu bila? Waktu tu ketika basuh awal juzuk daripada badan. Tak apalah dia sebut macam tu. Okey. Dia kata dalam syarah sawaun bada'a min a'lal badani, sama ada dia mulakan dia mulakan daripada atas badan. Dia basuh yang pertama awal juzuk tadi dia basuh bahagian badan dia yang atas. Au min aswalihi ataupun daripada bawahnya, daripada bawah badan pun tak ada masalah. Sebab apa? Idla tartiba fil ghusli, kerana tidak ada tertib pada mandi. Falau ghasala juz'an min badanihi qabla an yanwiya, maka kalau dia basuh satu juzuk daripada badannya qabla an yanwiya, sebelum dia berniat, summa nawa ba'da zalika, dia basuh bahagian bawah badan, bahagian kaki dia basuh, dia tak niat lagi. Lepas tu dia basuh bahagian atas badan, baru dia niat. Lepas tu baru dia niat, dia basuh sebahagian lagi. Maka wajib i'adatu ma ghasalahu qabla niyah, wajib untuk dia ulang balik dia ulang apa yang dia basuh sebelum niat. Apa yang dia basuh sebelum niat? Kita kata bahagian bawah, pinggang ke kaki, itu bahagian dia basuh sebelum niat. Atas daripada pinggang dia niat lepas tu. Waktu dia basuh tu dia niat. Jadi wajib dia ulang apa yang dia basuh sebelum niat. Okey, boleh kat situ Kemudian kita ambil masalah sikit dekat dalam tu. Kita pi balik tadi dekat al-awwaluniyah, turun kat bawah sikit tu. Satu lagi nak peringatan, itu pun Ustaz Azimi dah sebut dah, berkaitan dengan niat-niat ni. Niat-niat yang disebut tadi, kaifiat niat tadi,
Kaifiat niat tadi itu hanya untuk orang yang salim, untuk orang yang tidak berpenyakit, bukan orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas. Adapun orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas, maknanya berhadas besar lah. Contohnya orang yang kita kata salisul mani, dia selalu duduk keluar ayat mani, katalah berlaku macam tu. Jadi orang ni dia tak boleh niat dengan niat-niat yang disebut tadi, tapi dia ada niat khusus untuk dia lah. Sebab tu dia sebut dalam tu, wa tajibu ala sahibi salisil mani niyatu nahwi istibahati. Wajib ke atas salasil mani. Wa tajibu ala sahibi salasil mani. Sebab dia bukan sini sahib salas. Orang yang berterusan keluar mani. Bukan nak kata isim fa'il kat sini. Salas, orang yang berterusan keluar mani. Sahib salasil mani, orang yang ke atas orang yang kita kata sentiasa aduk keluar mani selalu. Niat seumpama istibahah. Dia niat mengharuskan untuk dia solat, mengharuskan untuk dia tawaf dan seumpamanya. Nak niat hak tadi boleh ke? Wala takfihi niyatu raf'il hadas awit taharati anhu. Tidak memada akannya oleh niat mengangkat hadas ataupun bersuci daripada hadas. Sama macam masalah wuduk jugalah. Sebab tu dalam ta'liq tu nombor 3 dia buat kama taqaddama fi furudil wuduk, seperti mana yang telah lalu pada fasal fardu wuduk. Kemudian nak buat masalah sikit. Contohnya seseorang tu dia nak mandi, dia ada hadas haid, kan? Hadas dia hadas haid. Tapi waktu dia nak niat, dia silap niat. Dia pergi niat hadas nifas. Dia pergi niat hadas nifas. Ataupun sebaliknya. Ataupun hadas dia junub. Kan? Dia junub, dia berjima. Jadi ketika nak mandi, dia pergi niat saja aku mengangkat hadas haid. Jadi dia niat hadas yang tidak ada pada diri dia. Jadi macam mana dengan niat dia tu? Adakah niat dia tu diterima, sahih ataupun tidak? Sah ke tidak? Di sini dia nak sebut masalah ni lah. Katanya, walau nawal mughtasilu ghaira ma huwa alaih, kalaulah orang yang mandi itu dia niatkan selain hadas yang ianya hadas tu berada atas dirinya, maknanya dia niat selain hadas yang ada pada diri dia, ka'anna wal junubu raf'a hadatsil haid, seperti berniat orang berjunub niat mengangkat hadas haid, awil aks, ataupun dia niat ataupun sebaliknya. Orang ada hadas haid, dia niat angkat hadas junub. Ini masalah dia nak niat secara spesifik. Dia nak mengangkat hadas yang ada pada diri dia, dia sebut hadas tu. Adapun kalau dia niat secara umum tak apa. Okey, maka jawab dia apa? Fa fihi tafsil. Ini fa fi jawabi, fa fi jawab tafsil. In kana ma'al ghalati sahha. In kana ma'al ghalati sahha. Maka jika niat tadi tu serta tersilap, sahha, jadi sah, dikiralah niat tu, kan? Fa wa in kana amidan, jika tersilap, lam yasihha, tidak sah. Jadi kalau masalah orang niat ni, kita tengok masalah orang niat tersilap ni, adakah dia masalah dia tersilap niat tu, adakah dia memang tersilap betul ataupun dia saja-saja niat benda hadas yang tidak ada pada diri dia. Jadi kalau memang dia tersilap betul, sah niat dia. Kalau dia sengaja, tidak sah. Sebab apa? Wadzalika litala'ubihi, yang demikian itu ada musihhah tu litala'ubihi, kerana bermain-mainnya dia. Dia nak main-main dengan ibadat.
Tapi masalah orang yang ada beberapa mandi. Ada beberapa tuntutan mandi pada diri dia lah. Walau ijtama'a alaihi iddatu aghsalin, kalau terhimpun ke atasnya beberapa jenis mandi. Fananzur, maka kita lihat, in kana al-aghsalu wajibatan, jika adalah mandi yang terada pada diri dia tu, tuntutan untuk dia mandi itu ada beberapa mandi yang dituntut untuk dia buat tu, sekiranya mandi tu wajib, mandi yang wajib, ka'an ijtama'a 'alal mar'ati ghuslu haidin wa janabatin, seperti bahawasanya terhimpun ke atas seorang perempuan tu mandi haid dan juga mandi janabah. Macam mana terkumpul mandi haid, mandi janabah? Katalah dia jima' dengan suami dia, lepas tu tak ada nak mandi lagi, haid keluar, jadi tak boleh nak mandi. Jadi bila terputus haid, jadi ada dua lah, satu mandi janabah, hadas janabah, satu hadas haid ada atas perempuan ini. Jadi waktu dia nak mandi tu macam mana? Adakah perlu dia niat dua-dua ataupun memada salah satu? Jawabnya, kafat niyatu ahadihima, memada niat salah satu daripada kedua-duanya. Niat salah satu cukup. Tapi kalau mandi tu mandi sunat, wa in kanat mandubatan, jika mandi tu mandi sunat, yakni wa in kanatil aghsalu mandubatan ka jumu'atin wa 'idin, seperti mandi Jumaat dan juga mandi hari raya. Hari raya Aidilfitri atau hari raya Aidilha kena hari Jumaat. Jadi terkumpul lah dia dua mandi. Lepas subuh tu dia nak mandi, kan? Dan ni ada dua mandi ni. Dan dua mandi yang dituntut untuk dia buat ada dua, iaitu mandi sunat dan juga mandi Jumaat. Hak ni pun fakadzalik, jawapan dia pun fakadzalik. Dan ni wakas sabiq ataupun kama taqaddama, seperti mana yang telah lalu lah. Maksudnya memada niat salah satu. Salah satu. Wa in kana ba'dhuha wajiban wa ba'dhuha manduban, dan jika sebahagian mandi yang dituntut untuk dilakukan tu sebahagiannya wajib, sebahagiannya sunat. Contoh, karuslil janabati wa ruslil jumu'ah, seperti mandi janabah dan mandi Jumaat. Nak bangun lepas subuh tadi tidak. Contoh, lepas subuh bangun tidak, lepas tu bangun tengok basah, mimpi keluar mani, kan? Ataupun dia jima' ke contohnya, dan hari tu hari Jumaat, jadi dia nak kena mandi wajib satu, lepas tu ada satu tuntutan lagi, satu mandi yang dituntut untuk dibuat lagi adalah mandi Jumaat. Jadi macam mana? Boleh tak niat salah satu? Fa in nawahuma ma'an hasala, maka jika dia niatkan kedua-dua mandi itu sekali, hasala, terhasil kedua-duanya. Saja aku mandi wajib dan mandi sunat Jumaat, kan Allah Ta'ala, dia niat dua-dua sekali, dapat dua-dua. Wa au nawa ahadahuma, atau dia niat kedua-dua, salah satu daripada kedua-duanya, dia niat salah satu, hasala ma nawahu faqat, hasillah ia akan apa yang ia niatkan sahaja. Kalau dia niat mandi wajib, dapatlah mandi wajib, jadilah mandi wajib. Kalau dia niat mandi sunat, jadilah mandi sunat, maka tidak terhasil mandi wajib. Boleh faham tak? Macam mana kalau mandi sunat terhasil mandi sunat, lepas tu mandi wajib tu tak ni lagi. Dah dia niat solat, dah dia niat mandi sunat, maka gugurlah tuntutan untuk dia mandi sunat. Contohnya hari tu hari Jumaat, jadi dia mandi solat dia niat mandi sunat Jumaat. Jadi gugurlah tuntutan untuk mandi sunat Jumaat. Tapi mandi wajib, tuntutan untuk mandi wajib tak gugur lagi, sebab dia tak mandi lagi. Dia kena mandi pula sekali lagi. Tu kalau nak buat mandi dua kali lah. Dia mandi satu selesai, lepas tu dia mandi sekali lagi dan niat yang lain pula. Ataupun dia himpunkan terus, sekali mandi dua niat dua-dua sekali pun boleh juga. Tapi kalau salah satu, dapatlah salah satu. Kalau dia niat mandi wajib saja, gugurlah tuntutan mandi wajib, tapi tuntutan mandi sunat tidak gugur. Okey, yang kedua,
As-sani min furudil ghusli, yang kedua daripada fardu-fardu mandi, ghuslu jami'i sya'rihil kathifi wal khafif, basuh sekalian dia punya sya'ar, dia punya rambut-rambut ataupun bulu-bulu yang tebal dan yang nipis, wa jami'i basyaratihi, dan ke semua kulitnya, semua kulit dia, hatta ma tahta kulfatil aklafi, sehingga kan apa yang berada di kulup orang yang tidak berkhatan. Sehingga kan apa yang berada di bawah kulup orang yang berkhatan. Apa dia kulup? Kulup iaitu kulit yang dipotong ketika berkhatan. Kulup kulup yang dipotong, kulup yang dipotong ketika berkhatan. Jadi ketika berkhatan, Tok Mudin mereka akan potong kulit itulah, kulit yang menutupi kepala zakar. Jadi dia akan potong kulit itu. Tu panggil kulfah. Jadi orang yang tak berkhatan, dia ada kulfah tu. Jadi bahagian di bawah kulfah tu juga wajib dibasuh kerana ia dikira sebagai kawasan zahir. Dia dikira sebagai kawasan zahir. Sebab tu dekat belakang tu pun dia ada sebutlah wal aklaf ghairul makhtun. Aklaf tu orang tak berkhatan. Adapun kulfah al-jildah allati tuqta'u indal khitan. Kulfah iaitu kulit yang dipotong ketika khitan. Fayajibu ghuslu ma tahtaha, maka wajib basuh kawasan di bawahnya, bawah kulfah. Li'annaha lamma kanat wajibatal izalah, kerana kulit tersebut tak kala ia adalah wajib dihilangkan. Maknanya khitan ni wajib lelaki dan perempuan dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi dia wajib dihilangkan, kan? Tapi dia tak hilangkan. Jadi walaupun pada zahirnya seolah-olah bawah tu kawasan batin, tapi dia tak dikira, dia tetap dikira sebagai zahir. Kana ma tahtaha fi hukmi zahir. Tak kala dia tu wajib dibuang, dihilangkan, maka apa yang ada di bawahnya tu pada hukum zahir. Lepas tu bawah tu sikit lagi yang sebelum sunnah tu, wajibu fil ghusli ghuslu sya'ril kasih wal khafif zahiran wa batina. Wajib pada mandi basuh bulu yang tebal dan juga yang nipis, zahir dan juga batin. Kawasan depan, kawasan belakang, kulit-kulit apa semua tu wajib dia basuh. Tak seperti wuduk, yang mana wuduk pada masalah basuh muka, kalaulah dia punya bulu dua jenis bulu di kawasan muka, iaitu janggut dan juga jambang, kalau tebal maka hanya wajib basuh zahir saja, batin tak wajib. Kalau nipis baru wajib basuh zahir dan batin. Dia ada pengkelasan macam tu. Tapi pada masalah mandi tak ada pengkelasan macam tu, tak ada tafsil sebegitu, perincian begitu. Wajib basuh semua. Setiap satu tubuh dia, kulit dia semua dan juga bulu-bulu yang ada. Bulu-bulu yang ada, dan wajib dihilangkanlah apa-apa yang menghalang daripada sampainya air kepada kulit dan juga bulu-bulu di tubuh badannya. Jadi dua ni sahajalah fardu mandi. Sama ada mandi itu mandi wajib ataupun mandi itu mandi sunat. Sama macam wuduk. Wuduk yang wajib 6 anggota tu juga. 6 anggota pula, 6 rukun tu juga. Kalau wuduk yang sunat, contohnya dia nak tajdid wuduk pun sama juga, rukun dia tetap sama 6. Mandi pun samalah, wajib rukun dia 2 ni, sunat rukunnya 2 ni. Ini yang wajib. Adapun yang sunat itu kita akan sambung pada bacaan yang akan datang. Wa sunanuhu as-siwak wat tasmiyah ila akhirih. Dan sunat-sunat mandi itu antaranya siwak, baca bismillah, wuduk sebelum mandi, dan seterusnya lah sampai habis. Itu kita akan tengok dia punya sunat-sunat. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup setakat tu je. Kita baca tak banyak hari ni, ada hal sikit. Nanti kita sambung pada sunat-sunat mandi. Subhanakallahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.